dia nak buat yang sempurna. Dia nak jadi yang teliti, dia bagi yang jadi yang sempurna, baik dekat rumah maupun dekat pejabat. Dia nak jadi yang the best. Saya memang sampai sekarang, saya ada jadual harian, mingguan, bulanan, tahunan saya. Orang lelaki ni, pantang dia apa? Tak suka diarah. Kadang-kadang isu poligami dengan faraid ni sama je. Perempuan tak suka cerita pasal poligami. Lelaki tak suka kalau kita cerita pasal faraid. Perempuan ni, satu masa dia boleh buat banyak kerja. Macam tu juga emosi dia. Dalam satu masa tu dia boleh rasa sedih, dia boleh rasa nak marah, dia boleh rasa kecewa. Wanita kena buat-buat bodoh sebab apa? Kita nak main peranan sebagai seorang isteri di rumah. Sebab dia ni memang kita kena cakap semua itu kalau kita rasa benda tu baik dan kita nak jadikan dia yang terbaik. Kena cakap. Wanita, warisan wanita terakhir. Itu lagu tu, warisan. Warisan wanita terakhir, jiwa ragaku serah. Laki, no woman no cry. Laki ni macam-macam. Bila sebut wanita ni macam-macam persepsi, macam-macam cerita. So ada figura yang kata wanita ni kena tunjuk-tunjuk jadi bodoh depan laki ni. Sedangkan wanita berusaha belajar dan kebanyakan pelajar terbaik adalah wanita, tapi bila dah sampai belajar tahap tertinggi, dia kena tunjuk bodoh depan suami dia. So, apa cerita sebenarnya wanita yang nak kena tunjuk bodoh ni, atau wanita kena tunjuk bijak di samping cuba memahami peranan lelaki untuk bekerjasama dalam membangunkan institusi keluarga ke, syarikat ke. So, Salbiah, apa cerita wanita kena tunjuk-tunjuk bodoh atau wanita kena tunjuk bijak? Okey, dia macam ni bang. Sebelum kita pergi jauh lah saya rasa saya suka dengar ayat ni. Allah ni dia cipta dunia ni dengan segala isi dunia ni untuk manfaat manusia, untuk kita. Dan Allah cipta lelaki dan perempuan ni untuk saling melengkapi. Jadi bila konteks, bila kita nak cakap zaman sekarang ni, perempuan perlu buat-buat bodoh. Dia bukan bodoh walaupun dia dah ada PhD, dia bijak, dia berkejaya, tetapi dalam satu sudut dia perlu buat bodoh tu sebab dia sebenarnya bijak. Sebab apa saya cakap macam tu? Wanita peranan di hari ni bang, dia sangat besar. Dia bukan sahaja macam zaman mak-mak kita dulu duduk dekat dapur, tidak. Dia sekarang ni dialah ibu, dialah seorang pekerja dan kadang-kadang dialah seorang pemimpin di luar. Jadi bila dia dalam konteks semua benda dia boleh buat, sebab tu kadang-kadang dia kena ambil satu part tu, saya bagi contoh lah di rumah di rumah. Kalau kata di luar dia jadi seorang bos dekat syarikat dia. Balik rumah takkan dia nak jadi bos, kan? Suami dia kerja biasa-biasa. So balik rumah dia terpaksa buat-buat bodoh sikit. Contoh nak buat kerja rumah ni bang, bukan satu benda yang mudah. Bukan tanggungjawab seorang isteri. Jadi kata nak nampakkan perempuan ni lemah, terpaksalah buat-buat bodoh. Sebab apa? Dia ada pasangan sebelah dia, suami dia. Kalau semua dia boleh buat. Tapi bila bercakap tentang wanita yang punya kerjaya yang lebih tinggi pada suami tu, selalu yang jadi dalam masyarakat Malaysia ni, wanita tu gagal menangani, menyeimbangkan peranan dia dalam rumah tangga sebab dia rasa dia lagi hebat pada suami dia. Sebab itu isu buat bodoh tu hangat diperkatakan satu ketika dulu. Sebab apa? Bila kita lihat statistik perkahwinan, bila wanita tu dia lebih hebat di luar, jadi di dalam rumah tangga kebanyakan berlakunya orang kata apa, ketidakseimbangan tanggungjawab tu bila wanita ni dia terbawa-bawa sampai balik rumah. Faham tak? Jadi sekarang ni bila kita ni ada kesedaran, sebab tu kebanyakan perempuan berbincang dan ada ramai yang menasihatkan supaya kita ni sebenarnya wanita kena buat-buat bodoh sebab apa? Kita nak main peranan sebagai seorang isteri di rumah. Saya bagi contoh lagi satu. Kalau semua benda kita bijak bang, kita tahu lelaki akan biarkan perempuan tu terlalu berdikari. Itu bahaya sebenarnya dalam pasangan rumah tangga. Saya bagi lagi contoh. Bila saya terbaca kisah-kisah rumah tangga ni, isteri buat semualah. Jemur baju, masak apa semua. Suami jaga anak je. Jadi bila dia nak buat satu benda tu, contohlah dia nak suruh angkat kain di jemuran, kan? Orang lelaki ni pantang dia apa? Tak suka diarah. Dan pantang dia apa? Dia tak suka isteri
cakap bebel. Dia yang tu normal, yang tu normal. Jadi wanita dia nak buat bodoh, tapi dalam rumah tangga dia selalu dia nak tunjuk gak dia pandai. Dia nak pandai. Dia nak tunjuk gak. Dia seorang lelaki dia punya pekerja. Dia nak bagi arahan. Bagi arahan. Buang sampah. Selalu lelaki buang sampah lah. Ya, betul. Buang sampah. Sidai baju. Itu lelaki dia kerja kan. Sebab tu ada teknik. Saya bagi contoh lagi teknik. Yang tu wanita kena bijak lah. Ya, wanita kena bijak lah. Tapi sebenarnya orang cakap dia bodoh. Contoh dia nak suruh suami dia ambil baju kat ampayan bang. Kalau misal kata dengan arahan, abang pergi ambil baju kat luar. Dah lah muka masam, nak buat bergaduh kan. Suami mesti panas kan. Tapi kalau dia buat bodoh, dia tengok je kat luar tu. Kan, maghrib-maghrib dia tengok, diintai je kan. Mesti suami dia cakap, apa bini aku ni? Gintai-gintai kan. Apa benda dia buat? Ada masalah ke tak ada kan? So dia tanya, awak kenapa ngintai-ngintai kat luar tu? Tu baju tu, tak ada kaki nak jalan masuk. Nampak tak? Jadi bila dia buat secara gurauan macam tu, suami dia cakap, bini aku ni dah kenapa? Kurang cerdik ke apa kan? Rupanya dia nak minta suami dia bantu. Dia kena pakai psikologi lah. Dia nak minta suami dia bantu dia. Betul, dia tak boleh direct. Lelaki ni tak boleh direct. Betul. Jadi sebab tu kadang-kadang bila terlalu perempuan ni menggunakan isyarat, bahasa isyarat semua tu, kadang-kadang lelaki ni pun bila terlalu manja ataupun terlalu orang kata semua benda nak mengharapkan suami, kadang-kadang dia pun tak seronok juga kan. Jadi bagi saya dalam teknik nak suami isteri lah buat-buat bodoh ni perlu sebenarnya. Tapi bertempat bang. Janganlah bila suami tu tak bagi nafkah, kau buat cerdik, buat pandai. Janganlah. Ada tempat-tempat yang kita perlu buat-buat bodoh. Tunjukkan kelemahan. Perempuan dia tak akan itu yang dikatakan wanita kena bijak tu. Yeah. Tapi macam mana wanita ni? Dia nak tunjukkan diri dia kuat, dia nak tunjukkan diri dia boleh kawal. Dia boleh kontrol semualah. Dia boleh buat tu semua apa semua. Kononnya ada dalam ni kata wanita boleh buat kerja 5 kerja dalam satu masa. Lelaki tak boleh. Betul. Lelaki dia fokus. Sedangkan ada juga lelaki yang boleh pada masa sama dia boleh buat 2-3 kerja pada masa sama. Ada kan. So tapi wanita ni kita memang tahu dia ada satu akal, 9 nafsu. Macam mana wanita ni nak tunjukkan dia ada akal dan dia boleh menguruskan semua, tapi selalunya mesti tercampur dengan emosi. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Facebook bagai apa semua, kadang-kadang wanita ni lebih banyak mengomel, lebih banyak meluahkan perasaan dalam Facebook, cerita tentang suami. Dan yang terjadi ya skandal ke apa perselingkuhan ke curang, selalu wanita dia merasakan lelaki dia salah, dia tak cari jalan yang betul, dia pergi cerita dekat orang luar. Orang luar pada ni konon-konon apa ni dia meluahkan perasaan, so dia ambil tagih simpati daripada lelaki itu. Macam mana pula wanita yang macam ni? Konon nak bijak dekat mana? Betul, dia macam ni. Kalau manusia ni sebenarnya Allah cipta sama je kan. Yang bezakan kita dengan amalan. Sebab tu bila saya tengok ada abang cakap wanita ada 9 nafsu, macam mana dia nak kontrol nafsu. Kadang-kadang nafsu tu betul lah. Dia ada perasaan marah. Dia tahu bila dia nak cemburu. Dia tahu bila tanggungjawab dia, orang kata apa, nafsu dia ketika dia bekerja. Sebab apa dia kena bekerja hari tu? Sebab apa balik rumah tu nanti dia nak marah. Dia penat ni dah lepas balik kerja. Tapi dia nak marah. Dia ada nafsu nak marah ni. Tapi dia tahu dia balik tu dia kena masak. Itu tanggungjawab dia. Perempuan ni walaupun dia beremosi tapi dia ni cerdik menggunakan akal. Sebab tu bila kita jadi dia wanita, menggunakan akal tapi dia selalu buat keputusan bila dia tengah marah. Dia macam ni. Dia kalau kita boleh kontrol tau sebenarnya dia dalam kawalan. Sebab tu bila abang cerita pasal isteri yang terjebak dengan orang kata hubungan luar ataupun ada orang ketiga, macam tadi boleh cakap dengan layanan. Tapi di luar tu siapa? Kan orang lelaki. Sepatutnya lelaki ni dia bersifat pemimpin. Jadi bila dia tidak dapat menjadi seorang pemimpin, jadi dengan semua wanita pun dia rasa dia macam boleh jadi hero.
Tak kiralah isteri orang ke, anak orang ke, kawan orang ke, girlfriend orang ke. Jadi sebenarnya dalam konteks ni kita dah nampak dah wanita tu lemah. Allah ciptakan lemah. Tetapi bila jadi lelaki, dia sepatutnya menjadi pemimpin kepada wanita. Tidak kiralah isteri dia ataupun orang luar. Sebab tu bila abang cerita dengan saya tadi kenapa dia tak dapat kontrol, benda tu sebenarnya dua belah pihak. Dia tidak boleh menyalahkan wanita saja. Sebab apa? Peranan kepimpinan dalam dunia ni kita tengok orang lelaki. Wanita ni dia membantu dari segi untuk membuat keputusan. Dia memberikan idea, dia memberikan pandangan ataupun dia kata memberikan sudut timbang tara. Ini bagus, ini tak bagus. Yang akan membuat keputusan akhirnya mesti lelaki. Kalau kata lelaki tu dia cuba. Ya. Dia tahu tapi disebabkan wanita ni sering kali rapat dengan dia, orang kata bila makin lama makin rapat, makin rapat jadi teman luahan perasaan apa semua, dia akan tersangkut lah orang cerita kan. So macam mana wanita ni boleh tersangkut walaupun lelaki ni dia cuba menarik diri sikit dan macam mana wanita ni nak jadi seorang yang lebih orang kata bijak lah. Lebih bijak. Kalau benda tu pun dia gagal kawal. So yang perkara pokok dia senang. Perkara pokok dia selalunya buat keputusan waktu emosi. Termasuk emosi. Dia berbalik kepada bila abang cakap tadi tentang wanita ni dia ada 9 nafsu. Apabila berlaku masalah macam ni, sebab lelaki dia ada satu je kan nafsu, perempuan dia ada banyak. Dia marah, dia sedih. Lelaki penyakai. Dia marah, dia sedih. Dan dia rasa macam bercampur bau. Dia tak dapat nak ekspresikan satu emosi dalam satu masa. Macam tu juga dengan bekerja. Perempuan ni satu masa dia boleh buat banyak kerja. Macam tu juga emosi dia. Dalam satu masa tu dia boleh rasa sedih, dia boleh rasa nak marah, dia boleh rasa kecewa. Bila dia tak dapat kontrol semua tu, sebab tu dia terbawa-bawa dengan masuk lagi satu masalah. Sepatutnya bila wanita ni, tak kira lah wanita ke lelaki ni, dia kena selesaikan satu masalah dalam satu masa. Tapi bila dia berkait-kait, itu yang jadi lagi banyak masalah sebenarnya. Dia bukan keluar daripada masalah, dia bertambah masalah. Dia benda ni macam pasal cerita ni, dia ada yang dalam dunia sekarang ni. So ramai yang terjadi bila bos dia wanita. Ramai yang bercakap bos wanita yang kita dengar kan. Alah stres aku, bos aku wanita tak. Emosi Bila dia mai dia punya high temp dia tu, habis satu pejabat dia marah. Lepas tu terlampau nak ikut buku sangatlah, terlampau nak ni sangatlah. Padahal rumah tangga dia pun dia tak boleh nak kawal. Ni cerita-cerita lah kan. So macam mana wanita ni, so belajar tinggi-tinggi, jadi ketua jabatan, jadi bos apa semua, tapi anak buah bawah dia gagal nak memimpin jabatan dia tu. Dia perempuan ni diciptakan dengan emosi yang pelbagai. Jadi bila dia jadi pemimpin, dia nak pastikan terbaik. Biasanya perempuan ni dia nak buat yang sempurna. Dia nak jadi yang teliti, dia nak bagi yang jadi yang sempurna, baik dekat rumah maupun dekat pejabat. Dia nak jadi yang the best. Dia nak sempurna tu perfect. So apa dia make up lah. Laki kena tunggu sampai setengah jam untuk dia make up. Tak semua. Oh, tak semua macam tu. Dia sekarang dah moden, dia dah macam laju sikit kan, ikut peredaran masa lah. Sebenarnya satu lagi yang saya nak bawa pasal isu ni, dia sebenarnya didikan. Tak kira anak perempuan kan, anak lelaki kan, tak kira. Dia sebenarnya didikkan. Kalau bab masa, bab disiplin tu sebenarnya diri sendirilah. Tapi kalau lelaki yang cuba mendidik, membimbing, dia guide wanita untuk berdikari, tetapi berdasarkan disiplin, masa apa semua. Tapi wanita still tak dapat nak catch up apa yang dia nak tu. Macam mana? Dia tengok dari segi bagaimana bang. Sebab biasanya perempuan ni kalau dia buat kerja, dia mesti ada dia punya prosedur. SOP dia tu kena ikut. Kadang-kadang lelaki ni dia tahu nak cepat je, dia langgar. Dia tak ikut undang-undang. Dia panggil ada tu dia panggil cilok tapi follow prosedur. Cilok. Tapi perempuan ni dia lebih teliti. Dia kalau kata 1 sampai 10 tu dia ikut.
Kalau lelaki ni dia lompat 2, 4, 6, 8, 10. Dia sama, sampai sama. Matlamat kerja dia sama, tapi cara bekerja tu berbeza. Tapi laki lagi laju lah sampai. Tetapi mungkin daripada situ kita akan nampaklah kelemahan lopong-lopong. Sebab tu wanita tu kena ada. Jadi dia melengkapi, dia akan cover balik yang kelemahan tu. Macam tu juga dengan rumah tangga. Kalau sebelah pihak je tak jadilah macam tu. So wanita berkejaya. Ya. Sal pun berkejaya lah kira. So macam mana Sal mengimbangi, menggunakan kebijaksanaan yang ada mengimbangi. Macam mana Sal memahami seorang lelaki supaya seiring boleh mencapai matlamat apa, dan Sal juga aktif dalam masyarakat. Macam mana Sal punya ni? Okey, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak tekankan sebenarnya benda ni penting. Sebelum kita kahwin tu kadang-kadang saya kecewa sikit lah bila kita pergi kursus kahwin sebelum kita kahwin. Dia menceritakan tentang tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami. Tetapi sebenarnya dia tak menceritakan yang keadaan sebenar. Dia menceritakan tentang keseronokan. Jadi saya minta nanti yalah, nak kahwin mestilah cerita tentang seronok. Ya, sebab tu kita kena nasihat. Nanti satunya saya suka bergiat dengan NGO wanita ni bukan apa, sebab kita nak ada satu tempat di mana wanita ni boleh bersama untuk kita tukar-tukar pandangan. Sebab bila kita stres, macam tadilah kita nak elak bercerita dengan lelaki, sebab tu kita ada satu NGO. Macam saya di Shah Alam ada Hawa Pertiwi kan. Dekat situ pelbagai aktiviti kita boleh buat. Sebab tu kita tak nak terjebak dengan benda-benda tak baik. Saya panggil wanita-wanita ni untuk join NGO ni, kita boleh buat macam-macam program lah. Jadi berbalik pada soalan abang tadi, macam mana saya nak imbangkan saya punya masa. Okey, dia macam ni. Allah bagi masa sama 24 jam, lelaki ke perempuan ke kan. Jadi bila kita bekerja ni, kita mesti ada disiplin masa. Saya memang suka buat jadual. Walaupun saya dah tak sekolah dulu, kita kan biasa dengan jadual semua kan. Schedule pukul berapa. Saya memang sampai sekarang, saya ada jadual harian, mingguan, bulanan, tahunan saya. Saya suka ikut. Biar masa tu orang kata terisik lah. Lepas tu kita kena tahu, bila kita di tempat kerja, kita adalah seorang pekerja dan kita ada bos, kita ada kawan-kawan kita. Limit habis pukul 5 waktu kerja kita kena balik dan kita bertindak sebagai seorang ibu dan isteri di rumah. Kita akan pastikan lah, tak kira lah sibuk macam mana, make sure barang dapur kena cukup. Sebab tu tanggungjawab kita. So suami tak boleh tak barang boleh dapur tu kena cukup. Kena cukup. Kalau bukan kata kita beli beras kan, sebenarnya barang dapur tu wanita yang kena bagi tahu lelaki. Betul. Kena bagi cukup. Tapi betul, tapi biasa kan kita dengar kalau bagi tahu je 10 sampai macam tadi lah. Sebab dia bagi tahu last minute. Tak, kita kena proper Kena lah. proper lah. Awal tu kena bagi tahu dah. Lelaki ni simple. Dalam keadaan biasa, keluar pagi dah siap WhatsApp. Abang beras habis ni. Lelaki balik tu dia dah prepare, siap. Jangan buat last minute, betul. Lelaki baru nak keluar, kejap beli tu. Abang beli tu, abang beli ni, abang kena. Satu-satu. Tu mungkin wanita zaman mak-mak kita lah. Sekarang ni semua dah canggih lah. Sekarang ni yang penting saya nampak zaman sekarang ni, wanita ni satu masa tengah kerja, dia boleh order kat Shopee ni. Boleh order macam-macam online ni. Beras sampai sabun sampai. Tengah yang kerja. penting tengah kerja. Yang penting suami transfer. Itu yang penting lah. Dia dekat chat. Dia okey bang, saya dah order barang-barang tu. Abang tengok, abang boleh terus bayar secara online. Sekarang mudah bang. Kalau suami kerja outstation, PJJ, jangan kata suami tak boleh jalankan tanggungjawab. Okey bang, tolong order dinner. Tahu-tahu sampai. Kita tak boleh bagi alasan sebab tanggungjawab kita sekarang ni dengan teknologi yang ada, diorang dah mudahkan kehidupan sehari-harian. Dulu mak-mak penat kan nak masak kan. Tumbuk, nak basuh baju, sekarang blender ada. Tengah blender, tengah boleh basuh baju. Nampak tak kita perbahayakan kita punya orang kata aktiviti seharian tu, kita penuhkan. Jadi jadual kita tu kita kena ikut lah bang. So itulah kata wanita kena bijak lah, wanita kena bijak. Wajib bijak untuk sebab wanita ni dia sebenarnya kunci kepada kejayaan seorang lelaki. Dia kena support lelaki lah. Kan? Keluarga isteri gembira, keluarga bahagia. Kan ada hashtag tu. Isteri gembira, keluarga bahagia. Betul. Dan ada lagi satu, bila di rumah, di tempat kerja, abang cakap tadi, ada juga perempuan yang sibuk bermasyarakat di luar. Dia kena ada kata kunci juga tu. Make sure dua-dua ni dah settle, baru boleh bermasyarakat. Tak kira lah nak join NGO ke, nak buat dia kena bermasyarakat, tak kira lah tim marhaban ke apa. Tak apa. Dia kena bergaul. Sukan ke. Ada
wanita yang rasa dia hebat tapi dia nak duduk dalam rumah. Ada je, tapi sepatutnya dia kena keluar lah. Dia bukan, dia tak semua orang mampu. Sebab tu saya selalu bercakap dengan kawan-kawan wanita saya. Kita kena jadi orang yang bermanfaat dekat mana-mana saja. Ikut kemampuan kita. Mungkin ada orang dia boleh pergi sampai peringkat Malaysia, peringkat negara kan. Ada separuh orang dia bermanfaat dekat komuniti kawasan rumah dia. Ada separuh orang mungkin dia dalam keluarga je. Dia jadi tunggak keluarga. Dia sangat bagus jadi kakak yang baik, makcik yang baik, ibu yang baik. Tapi bila keluar dia tak mampu nak buat tu. Jadi kita jangan anggap semua orang sama boleh buat macam mana kita buat. Sebab semua orang ada limit dia. Sebab itulah ada perumpamaan kata apa? Jangan disangka tangan yang menggoyang buai boleh mampu menggoncang dunia. Ya betul. Saya setuju. So ada wanita sekarang ni dia demand untuk kesamaan hak kesamaan gender lah, kesamaan apa gender ni. So sampai ada kes yang wanita kahwin dua lelaki. Macam mana cerita tu? Kan? Ni adakah pengaruh daripada perjuangan sesetengah ni untuk kesesamaan gender sampai apa yang lelaki ada pun dia nak apa semua sampai dia lupa batas-batas yang agama kita dah setakkan. Macam mana pun lelaki wanita mestilah sebagai supporter tu lelaki, bukannya wanita mengatasi lelaki. Ya. Sebab bagi saya lah, mungkin kita dengar cerita tu satu dalam sejuta saya boleh katalah. Sebab yang jarang kita dengar perempuan kahwin 2, 3. Tapi yang biasa-biasa kita dengar lelaki. Itu dah boleh. 3, 4, kan? Itu memang tapi dah boleh kan. Mungkin. Bila kata ada satu cerita yang kita jarang dengar, sebab tu benda tu dia macam meletup. Kan? Sensasi. Sebab tak pernah dengar perempuan kahwin 2, pelik. Jadi bila kita lihat kronologi pun masalah tu kepada individu tersebut. Mungkin sepanjang dia menjalani kehidupan dengan suami pertama dia yang dia sembunyikan dari pengetahuan orang lain, sebab tu dia ambil tindakan untuk cover line salah dia. Sebab tu saya kata tadi, perempuan ni dalam satu masa dia boleh jadi marah, kecewa, sedih, gembira. Faham tak? Jadi bila dia dah terbuat satu masalah tu, dia nak patah balik, dia dah bersalah. Sebenarnya perempuan ni dia tak boleh cuba menipu diri dia lah sebenarnya kan. Ya, sebab dia selalu kantoi lah. Dia kalau dia buat benda pelik-pelik dia akan kantoi juga kan. Dia tak juga. Sebab biasa yang kantoi ni pun banyak juga lelaki. Tahu-tahu dah kahwin 3, 4, kantoi juga. Itu lelaki bab kahwin tak ada masalah. Memang sebenarnya. tak ada masalah. Sebab tadi cerita pasal kantoi. Kalau dia rasa dia lelaki betul, ada gentleman lah cakap, okey abang nak kahwin, ni borang apa semua. So kita pun tak ada isu. Okey, bab kahwin ni. Saya setuju tentang poligami. Dia poligami ni bang, saya selalu ceritalah dengan kawan-kawan saya. Dia sama dengan faraid. Kadang-kadang isu poligami dengan faraid ni sama je. Perempuan tak suka cerita pasal poligami. Lelaki tak suka kalau kita cerita pasal faraid. Sebab lelaki dia nak lebih. Perempuan kan, faraid ni kan lelaki dapat lebih. So kita tak puas hati. Kenapa? Patut kena bagi sama rata. Yang perempuan pula tak nak lelaki dia kahwin banyak. Dia nak satu je, tapi lelaki nak lebih. Faham tak? So dekat sini, apa punca dia? Sebab kita ni kekurangan ilmu agama. Sebab kita tak faham agama tu. Sepatutnya bila kita bercakap tentang faraid, tentang poligami, dia sepatutnya tak jadi isu yang orang kata orang Islam tu kena terima. Sebab poligami tu cantik kalau dia jalan secara yang betul. Tapi bila dah cerita pasal kantoi tu, dia memang jadi tak cantik lah bang. Tak mampu kan, ada syarat-syarat dia. Dia tak ikut SOP, jadi tak jadilah dia begitu. Dia kantoi pun kemungkinan sebab isteri dia tu memang tak nak berpoligami lah. So dia takut. Sebab tu saya kata didik kan. Perempuan boleh bantu buat keputusan. Dia kena faham tapi lah. akhirnya, so sekarang ni saya setujulah berpoligami ni. Saya ikut keadaan lah. Saya tak berani nak komen. Saya reserve my comment, tapi kalau ikut pada situasi individu tersebut terpulang. Kalau saya tengok ada je contoh dekat Malaysia, ramai je yang mengamalkan poligami, saya tengok bahagia je. Okey je kan? Okey je kan. Dia yang tak okey tu yang tak ikut SOP, itu yang masalah. Kita
orang kata reda dan pasrah lah kalau tiba-tiba dia tak ada. Reda itu menyerah. Jadi kita kena tahulah. Tiba-tiba nak apa, kita tahu okey kekuatan suami, kenapa dia nak poligami? Kerana nak tolong perempuan yang susah ke? Tapi kan bang, pasal poligami ni sebenarnya sebab tu saya suka tekan ayat wanita perlu bijak, wanita wajib bijak. Okey, you nak kahwin dengan suami orang, tak apa, tak ada masalah, you boleh kahwin. Tapi cara you kahwin macam mana? Sebab apa? Banyak statistik yang kahwin di negara luar, contoh di Thailand, dia akan ada masalah kemudian hari. Tak didaftarkan. Betul. Lepas tu impact dia kena fikir, impact dia selepas perkahwinan tu adalah diri dia. Perempuan tu sendiri. Jadi dia sebut kahwin dekat Thailand ni, sekarang ni musim pilihan raya, dia ada satu kes dekat Dun Kemasi. Perempuan tu kahwin dengan calon ni di Thailand. Tapi saya rasa tu sangat mengaibkan kan? Ya. Saya rasa tak wajar pun dikeluarkan. Pandangan macam mana kes macam tu? Satunya saya rasa bagi pihak mangsa wanita tersebut, mungkin dia nak mempertahankan hak dia sebagai isteri kedua. Tetapi dalam pada masa yang sama, wanita kan emosi, dia mungkin terlupa yang sebenarnya itulah aib dia sendiri, anak-anak dia, keluarga dia. Sepatutnya cerita-cerita ni saya rasa tak perlu digembar-gemburkan. Tapi mungkin dia dah geram sampai lelaki tu. Sebab tu saya kata dia gagal mengawal emosi dia. Konon lelaki tu macam buat tak tahu tapi nak tunjuk baik. Konon lelaki ni layak jadi calon apa sebab. Sebab tu saya tadi bermula kita berbincang tadi kan. Lelaki, perempuan, orang kata apa, tak perlu nak jadi pemimpin. Lelaki ni salah satu contoh, lelaki pun gagal nak jadi pemimpin. Sebab daripada diri dia sendiri pun dia gagal nak memimpin diri dia sendiri. Macam mana dia nak jadi pemimpin? Okeylah, kalau macam tu perempuan boleh jadi pemimpin. Kita tengok kebelakangan ni ramai pemimpin-pemimpin di kalangan wanita. Okey, sampai di luar negara ada presiden negara wanita, New Zealand. So di Malaysia ada beberapa wanita, tak kira sebelah mana pun, dah ada yang jadi YB apa semua. Ada wanita jadi menteri. Tapi macam mana wanita ni meletakkan diri dia ke tahap macam tu, sedangkan ada beberapa perkara yang menjadi kekangan untuk dia. Okey, sebelum saya nak jawab tu, saya nak kongsi juga. Bila kita cakap pasal wanita ni, kadang-kadang salah satu sebab kita kena tengok apa yang wanita dah buat untuk satu-satu kejayaan tu. Contoh ni bulan Merdeka, bulan 8 ni, kita nak menuju ke kemerdekaan kan, 66 tahun bang. Jadi kita kena tengok balik sejarah masa kita nak pergi merdeka tu, siapa yang sanggup gadaikan barang kemas tu? Kalau tak sampai tu, kan? Perempuan ibu apa? Saya dah tak berapa ingat. Digadaikan gelang dia bagi. Ramailah masa tu. Ramai masa tu kan. Bagi gelang, bagi apa. Pengorbanan. Kalau tak ada wanita-wanita ni, saya rasa tak berjaya kita nak tuntut kemerdekaan tu. Dan juga kita boleh cerita pasal sebab saya sayang Parti Orang Melayu kan, UMNO. Saya suka ikut sejarah-sejarah UMNO. Ibu Zain. Ibu Zain adalah wanita, ibu ketua, dia panggil ketua ibu ketika dululah. Kalau sekarang ni title dia ketua wanita. Jadi dia lah orang pertama yang mana membuka mata dan minda wanita supaya wanita-wanita ni pergi belajar. Wanita pun kena duduk di barisan depan sebab kita bukan nak jadi pemimpin. Kita nak bantu ketika itulah. Bantu buat keputusan, bantu buat analisis, bagi pendapat. Jadi bila zaman sekarang ni, dia ikut peredaran lah. Takkan sampai bila-bila perempuan asyik nak duduk belakang kan. Jadi kena bagi peluang. Sebab kita dah nampak dah, perempuan pun boleh jadi pemimpin sekarang ni. Kan? Okay. Contoh. Perempuan boleh jadi pemimpin. Boleh. So, memanglah dia ada track record lah. Ada perempuan yang sebagai yang berhormat apa semua, menteri yang perform. Tapi kebanyakan menteri wanita ni gagal menepati KPI yang ada. Ni hakikat sebenarnya. Cuma dilindungkan lah. Dan ada juga yang berhormat yang memang perform di tempat dia. Saya ambil satu contoh, saya sebutlah YB Sabrina, mantan YB Dun Bandar Baru. Memang nampak dia punya tugasan dia, peranan dia di Dun dia sendiri. Tapi kali ni dia dah tak bertanding lah. Kan, dekat-dekat PRN ni kan, 3 beberapa hari kan. Okey, ada juga kekonon dia seorang pemimpin wanita yang hebat. Dia ahli parlimen dulu, dia ahli parlimen, bertanding di satu tempat, menumpang atas
cerita-cerita yang boleh mempengaruhi mewakili rakyat, parti dia. dia mewakili parti dia, dia menang, tapi dia tak pernah langsung main peranan di tempat yang dia menang tu, sampai bunyi macam-macam, bisik cerita macam-macam timbul, diulas macam-macam, orang cakap macam-macam tentang dia di parlimen yang dia wakil tu, tak pernah nampak muka. Dan dia bertanding pula di parlimen lain yang dia gunakan segala sumber untuk dia bertanding di parlimen tu, dan dia kalah. Dan kali ni dengar pula dia bertanding di satu DUN di negeri Selangor. So macam mana kalau kita tahu track record wanita macam ni yang dikatakan so called boleh memimpin apa, tapi sebenarnya dia gagal. So macam mana kalau salah sebagai pengundi di kawasan yang dia bertanding tu, adakah Sal nak wanita yang macam ni? Okay. Sebelum saya jawab tu, memang kita tak nafikan ada yang perform bila dia jadi menteri. Dan saya pun nampak kadang-kadang ada juga wanita yang dia tak boleh nak perform sebab apa? Sebab mungkin dia kali pertama jadi pemimpin. Dan dah banyak kali dah. Tak, ada setengahnya ada yang jadi kali pertama yang jadi pemimpin kementerian, satu jawatan yang sangat besar. Dan mungkin dia tidak, saya boleh kata kalau perempuan naik ni mungkin ada berlaku sabotaj, mungkin boikot, kita tak tahu. Sebab orang perempuan kan tak boleh lebih sikit dari lelaki, mungkin dia tidak mendapat sokongan. Tetapi dalam konteks bila abang cakap tentang dia pernah menjadi ahli parlimen tapi dia tak perform, saya rasa saya boleh bacalah siapa. Sebab kadang-kadang saya pun seorang wanita, dan tapi kita kena fikir, kita ada tanggungjawab tu, kita dapat mandat daripada rakyat tu untuk kita jalankan tanggungjawab, bukan sebab kita untuk diri kita. Bila jadi pemimpin ni, dia datang sekali dengan tanggungjawab dan amanah. Jadi bila saya nampak siapa yang abang maksudkan tu, saya pun boleh fikir mungkin dia ni terlupa, dia lalai, dan dia fikir kementerian yang dia bawa ni tak penting mana, sebab tu dia cantik seorang-seorang. Kalau misal kata dia punya manifesto hari tu, dia jumpa pengundi, marilah cantik bersama saya. Mungkin. Sebab mungkin dia pergi satu DUN ni, dia nak bertanding ni, sebab dah 3 penggal YB wanita. Oh ya. Jadi dia rasa confident, dia pilih DUN tu. Tapi dia terlupa, bila dia datang situ, sejarah orang kata kepimpinan dia yang lalu tu, orang dah tahu. Orang macam ni lah. Orang boleh memaafkan perbuatan dia, tapi tidak boleh melupakan perbuatan dia. Betul. Jadi sebagai seorang pengundi, saya rasa saya tak nak bagi peluang pada orang yang dah pernah pun kita bagi peluang memimpin. Jadi kita tak boleh nak cakap, yalah sebab saya pun rasa kalau sebagai seorang wanita, tentunya saya bangga kalau wanita lain yang berada di peringkat yang lebih tinggi. Tetapi kalau dia tidak perform, benda ni akan jadi backfire kepada wanita-wanita lain di luar sana. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Nuraini, sebab bila dia jadi menteri, dia Ketua Wanita Malaysia, saya nampak dia sangat boleh bekerja, dan dia dapat seimbangkan dia punya kerjaya, keluarga, dan saya nampak dia masih, orang kata apa, dia tidak melebih-lebih lah. Maksudnya dia tahu di mana duduk dia. Jadi saya rasa kena bagi peluang, jangan kata bila satu pihak ni dah gagal, jadi perempuan-perempuan yang lain pun akan gagal. Tidak. Jadi kena bagi peluang. Politik Malaysia yang 30% kita nak fight untuk wanita jadi pemimpin tu, kena teruskan. Sebab saya rasa tanpa sentuhan wanita, baik keluarga maupun masyarakat maupun negara, tak akan pergi seiring dengan kejayaan. So, wanita kena bijak. Ya, perlu bijak. Perlu bijak. Ya. Wanita perlu ada di samping seorang lelaki untuk kejayaan seorang lelaki itu. Bila lelaki itu berjaya, wanita itu pun berjaya sebenarnya. Okey. Andai katalah suatu masa nanti Sal tiba-tiba dipilih untuk memimpin sebuah negeri, menteri besar lah, ataupun Perdana Menteri. Apa Sal punya imajinasi atau apa Sal punya ni tentang wanita, wanita, tentang masyarakat, tentang lelaki apa semua, dan macam mana Sal punya ni? Itulah, angan-angan tak salah bang Tak salah. Okeylah, kalau kita diberi peranan, sebenarnya kita, macam saya kata tadi lah, bila ada satu title jawatan, dia hadir bersama dengan tanggungjawab dan amanah. Sebagai seorang Muslim pun,
lah kita dah tahu dah. Bila satu kaki kita keluar, satu ke syurga, satu ke neraka. Itu confirm. Jadi kita kena buat yang terbaik. Satunya kalau saya menjadi seorang pemimpin, dan tentunya saya akan memberi peluang untuk mencari pemimpin-pemimpin lain bersama-sama dengan saya untuk membentuk satu kerajaan yang baik. Tanpa mengira latar belakang politik ataupun siapa dia kan. Kita kena bagi peluang sebab saya rasa recycle politician hari ini adalah satu kegagalan kepada negara sebab muka yang sama selama 60 tahun. Okey, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita dah tak nak, kita dah bosan sama ada orang muda ke orang tua. Sebenarnya kita dah bosan asyik tengok muka yang sama. So, kalau saya diberi peluang menjadi pemimpin, saya akan bersihkan semua ni. Ini adalah satu orang kata sesi penyucian. Kita dah tak nak lah muka yang sama, kita dah boring. So, sekarang ni, apa yang saya akan buat nanti, saya nak make sure semua yang keluar tu nanti fresh. Lepas tu saya akan pilih fresh tapi berpengetahuan lah. Dan kan? Ada pengalaman sikit lah. Bukan fresh macam ada parti yang ambil calon intern. Calon intern langsung tak ada pengalaman kerja. Bertanding di dun lain. Tapi bercakap tentang negeri lain. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang yang berilmu, yang cerdik, yang ada pengetahuan, yang boleh kita jual lah. Maksudnya bila orang tengok tu macam, oh dia ni ikon. Kenapa kita nak pilih? Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kita cerita pasal politik, kenapa artis ramai nak jadi YB? Kenapa pendakwa-pendakwa ramai nak jadi YB? Sebab kita rasa kemampuan orang yang berhikmat sebelum ni dah tak boleh pergi dah. Dia dah tepu tau bang. Jadi sebab tu kebanyakan saya tengok volunteer daripada artis, daripada pendakwa, businessman, dia orang yang keluar nak jadi ahli politik sebab dia kata aku pun boleh buat kalau setakat jadi macam tu. Sebab apa? Pemimpin ni dia kadang-kadang dia terlupa. Wakil rakyat tu sebenarnya apa? Wakil rakyat tu bukannya dia datang, orang nak raikan dia. Sepatutnya dia yang raikan rakyat. Dia wakil kepada rakyat. Wakil kepada suara rakyat. Sepatutnya dia servis rakyat. Bukan dia mengharapkan. Betul. Dia nak datang orang buat program. Orang tu kena meraihkan dia. Dia rasmi saja dia belah. Ya, sepatutnya dia kena pergi ke setiap ceruk kawasan dia tu. Menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Ya, betul. Dan kalaulah, misal katalah, kalau diberi tanggungjawab lebih besar, menjaga sebuah negara. Malaysia ni tak ada besar mana. Malaysia ni ada 14 buah negeri je. 14 buah negeri dengan 36 juta penduduk kan. Jadi saya rasa benda ni satunya bantuan tu perlu, tetapi pada masa tu kita perlu ada masyarakat, kita perlu mendidik masyarakat untuk jana income. Ekonomi ni sangat penting. Siapa kata ekonomi tak penting? Sebab apa? Sebab tu kita kena politik yang stabil. Politik yang stabil, sosial yang stabil. So dia impact kepada adik-adik yang akan meningkat naik ni. Sebab apa kita ni perlukan orang kata duplicate. Apa yang berlaku zaman kita ni, kita kena bawa ke bawah dengan lebih baik. Sebab mereka nak tengok contoh. Hari ini, ramai anak muda yang tak hormat pada pemimpin. Betul. Sebab tu saya tak nak ada... Tak kenal pun. Tak kenal. Kadang-kadang bila tanya saya siapa menteri ni, kita dah tak boleh nak recall. Siapa kementerian ni siapa? Betul. Kita tak kenal lah. Timbalan dia lagi lah kita tak kenal. Kan tak jadi macam zaman dulu. Dulu kita kenal setiap orang. Betul. Dan saya nak sarankan supaya apa jua jawatan, baik kerajaan ataupun politik, kita hadkan kepada 3 penggal sahaja. Supaya benda tu berubah-ubah. So bila Sal kalau ditakdirkanlah kan Sal jadi Perdana Menteri, Sal akan buat satu perkara yang mana orang menteri dan timbalan menteri kena kenalkan diri kepada orang ramai. Betul. Dia kena jadi influencer. Sekarang ni kalau dekat TikTok, bukan yang tu akan menyebabkan dia popular saja tanpa memberi impact daripada segi performance dia. Sebab tu tadi kita dah sebut kena ada ilmu, kena ada background yang baik kan. Kena cerdik, bukan wanita je kena bijak, tapi nak jadi pemimpin pun kena bijak. Sebab apa sekarang ni kenapa orang marah pada pemimpin? Abang tengok kat TikTok, tak siapa-siapa punya orang jumpa orang ni bagi duit. Tak perlu tunggu jadi YB. Bagi hadiah, beli laptop, beli iPhone, dah boleh bagi orang macam tu. Kan? Kenapa kita nak kena ada YB? Betul. Kalau saya pun boleh buat macam tu. Ramai yang sekarang ni ramai yang bercakap pemimpin sekarang ni untuk berbakti kepada masyarakat tak perlu parti sebenarnya sekarang ni. Kita sendiri boleh buat. Betul. Dan sekarang ni saya nampak NGO dan politik ni dia sama naik. Kadang-kadang orang kata baik NGO, kita baik NGO daripada politik, parti politik ni wayang
Sampai macam tu sekali. Tapi dia nak claim mileage ya. Betul, tapi walau macam mana pun negara kita ada perlembagaan. So untuk menjaga perlembagaan tu kita ada satu institusi yang akan menjaga raja-raja, bahasa, agama. Sebab tu kita perlukan parti-parti ni untuk melindungi benda ni semua. Tapi kalau parti tak dapat nak melindungi bahasa, raja-raja, masyarakat, jadi orang pun dah tak boleh nak mempercayai. Sebab trust tu penting. Bila kita dah tak ada kepercayaan, baik kepercayaan isteri kepada suami, kepercayaan rakyat kepada pemimpin, kepercayaan suami kepada isteri. Ya. Dan macam tu juga kat tempat kerja kan. Kalau kita dah tak ada trust kat situ, habis. Susahlah. Tak ada kejayaan yang akan berlaku di situ. So untuk ni cakap seorang wanita lah. Okey, untuk lebih kepada performan yang baik di masa depan, sebaiknya parti-parti ni kenalah wavekan yang mana, obsoletekan yang mana dah 40 60 tahun duduk dalam parti tapi nak lagi. Tapi betul lah benda tu kan. Daripada dulu sampai sekarang muka lepas dia dah kalah pun dia nak lagi. Dan dia kalah dia nak lagi. So sepatutnya memanglah saya setuju dengan Sal tentang perkara tu. Pemimpin yang terlampau lama dalam suatu parti ini adalah beban kepada parti tersebut, menyebabkan ramai anak muda semakin tidak menghormati parti itu. Sebab anak-anak muda yang ada ilmu, yang ada pengetahuan tak dibagi peluang untuk naik ke atas. Betul? Betul, saya setuju. Yang lama tak nak turun. Tiba-tiba ada satu parti yang bawa pula calon YB dia yang tak ada pengalaman. Jadi yang ada pengalaman 10-15 tahun ni nak ke mana? Mana halu tuju dia? Nak kata, okey, you tak boleh lah, you terlalu baru. Contoh dalam parti kita, awak baru je 10 tahun. Baru 10 tahun. Dia dah, yang bercakap tu dah 30 tahun. Yang baru nak naik ni lagi. Jadi kita berebutkan satu tempat yang sama. Jadi benda tu sebenarnya ada kualiti kalau kita sama-sama jaga. Dia jadi bila benda ni nampak, benda ni remeh, orang pun rasa dah tak respect. Bila mana satu tempat tu direbut-rebutkan, tapi bila dapat dia tak buat kerja. Sayanglah. Satu kerusi tu, semua orang macam main bola tau bang. Sebiji bola tu ramai-ramai kejar. Tapi bila tersalah masuk gol, dah semua orang salahkan dia. So dia teamwork lah, senang cerita. Dia kena ada give and take lah sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, kita tak perlukan parti sebenarnya. Kalau parti itu masih lagi dalam lingkungan, dalam kepompong orang yang sama, sepatutnya parti itu terus menjana pemimpin yang baru supaya lebih berkesan dengan rakyat, lebih orang kata lebih dekat dengan rakyat. Okey. Dan lagi satu, kepimpinan ni tidak kira jantina sebenarnya. Betul. So kepimpinan, kalau perempuan yang punya ciri-ciri dia ada bakat kepimpinan, boleh diketengahkan. Asalkan dia boleh membahagikan antara emosi dan kebijaksanaan. Ya, betul. Saya setuju. Dan apa yang dapat kita lihat sekarang ni, satunya wanita tidak diberi ruang dan peluang. Yang keduanya saya nampak wanita ni macam abang cakap tadi lah, tidak ada keyakinan daripada pucuk pimpinan. Tapi akhir-akhir ini apabila pihak-pihak parti di Malaysia lah yang baru-baru ni, seperti saya terpaksa, kita kena akui benda ni. Contoh seperti muda. Mereka rata-rata memang memberi ruang. Memberi ruang. Tapi tanpa fresh. Ya, tapi kita nak tengok macam mana bang. Mungkin diorang ni tak relevan sekarang. Tapi dalam masa 3 atau 4 penggal akan datang, mereka ni semua dah matang. Dia perlu belajar lagi. Dan Malaysia memerlukan orang-orang seperti itu kata intern tu. Intern. Tapi sebab tu kena bagi peluang, kena bagi ruang. Ya betul. Kena create benda tu. Sebab benda ni dia asal, kalau kata ada yang tidak pandai tapi dia boleh ke depan, asal lah. Mana ada orang lahir terus pandai semua. Betul. Benda ni adalah satu proses. So, bagi wanita tempoh untuk berada di kemuncak kepimpinan ni, jarak umur dia, adakah muda yang 20-an baru apa semua tanpa ada pengalaman cuba diberi ruang, ataupun
wanita yang mempunyai sudah ada pengalaman, dah berumur 30 tahun ke atas sampai ke 45 tahun macam tu. Kalau abang cerita tentang politik, saya kena katakan wanita ini kematangan dalam politik ni bukan dari segi usia, dari segi pengalaman. Contoh, saya membesar dalam keluarga politik. Lahir je, mak saya memang jadi ketua wanita 36 tahun. Membesar dalam keluarga politik. Toreh darah tu kira tahulah apa nama. Kalau nak cerita tentang kematangan, tentang ilmu parti, saya boleh katakan saya hampir 40 tahun dalam politik. Okey, walaupun saya hanya memegang jawatan satu penggal. Jadi kalau nak compare, nak cerita pasal kematangan politik ni, kita tidak boleh cerita tentang usia. Jadi bagi saya peluang dan ruang tu sepatutnya diwujudkan. Dan jangan budaya sekat menyekat ni saya rasa tak sihat. Kita kena bagi parti kita ni peluang untuk bernafas lah. Saya tengok semua parti dah berjaya lah untuk keluar daripada kepompong tersebut. PKR, Amanah, PAS. Yang jadi tak cantik ni sekarang ni adalah kegiatan lompat ke satu parti dan ke satu parti. Kita jangan cakap pasal orang lain, kita cakap pemimpin kita nombor satu dulu. Dia buat pecahan, hari ni dia nak meyakinkan rakyat tentang dia nak menyatukan balik. Saya rasa tu kerja gila. Saya dah tak boleh terima. Benda tu saya dah tak boleh terima. Sebab saya rasa dia yang masuk, dia yang pecah belahkan, dia yang buat pelbagai kerosakan dan akhirnya dia kata dia nak buat penyatuan. Saya rasa saya dah tak boleh terima. Benda tu dah tak masuk akal. Inilah pandangan wanita. Sebenarnya bila bercakap tu kan, dia seolah-olah satu bilah pedang yang tajam boleh mengiris sampai ke hati. Mungkin sebab itulah kadang-kadang lelaki dia ingat kita bebel. Sebenarnya ni bukan bebel, ni adalah satu kenyataan yang cara mudah kita nak sampaikan. Dia macam ni bang, satu produk kita nak jual dekat iklan TV tu, hari-hari kita tengok. Asyik iklan ni. Sebab apa? Benda tu baik. Sebab tu dia nak jual produk dia. Sebab tu kadang-kadang bila parti ni pun sama. Kita kena cakap hari-hari, kita kena jual hari-hari. Kita kena jadikan macam iklan. Benda baik. Macam tu juga kalau kita nak didik anak. Solat. Ya, hari ni dah cakap, besok kena cakap. Memang kena cakap. Benda ni memang kita kena cakap seumur hidup kalau kita rasa benda tu baik dan kita nak jadikan dia yang terbaik. Kena cakap. Practice make perfect lah. Betul bang. Yeah. Ini dia wanita perlu bijaksana, bukan bijaksana tentang diri dia, bukan bijaksana menunjuk dia hanya sekadar bijak, tapi dia perlu bijak dalam menangani, menguruskan masalah hal-hal rumah tangga, menangani cabaran hidup dia dan wanita perlu bijak sekiranya untuk memimpin sebuah masyarakat. Jadi ini suara wanita yang sebenarnya kita nak dengar suara wanita. Jadi kita kena cucuk cerita, ulas, cakap orang kita.